Sejahtera, kami daripada Kumpulan 15 ingin membentangkan tentang peranan organisasi bukan kerajaan Malaysia, Aman Palestin di dalam misi kemanusiaan di Palestin. Dalam konteks perbincangan ini, kami akan membincangkan 3 objektif utama. Objektif pertama ialah membincangkan tentang sejarah konflik yang berlaku antara Arab dan Israel. Objektif kedua ialah menjelaskan secara umum tentang badan bukan kerajaan Malaysia yang terlibat di dalam misi kemanusiaan di Gaza dan peranannya. Objektif ketiga ialah berhujah dengan lebih spesifik tentang faktor, peranan dan sumbangan Aman Palestin di dalam misi kemanusiaan di Palestin. Seterusnya saya akan membentangkan sejarah konflik antara Israel dan Palestin. Pada tahun 1799, Napoleon menjanjikan kaum Yahudi sebuah negara. Pada tahun 1897, Kongres Zionis yang pertama di Switzerland telah pun dilaksanakan secara rasmi. Deklarasi Balfour diwujudkan pada tahun 1917. Pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa telah meluluskan mandat Britain ke atas Palestin. Pada tahun 1948 telah berlaku perang antara Yahudi Israel dan Muslim Arab di Timur Tengah Arab. Pada tahun 1964 PLO ditubuhkan yang bertujuan untuk menubuhkan negara Palestin. Pada 13 September 1993 Israel dan PLO telah bersepakat untuk saling mengakui kedaulatan mereka. Israel Palestin telah memperbaharui kesempatan di KTT Camp David II pada tahun 2000, namun kesepakatan itu masih gagal. Pada bulan November 2007, persidangan Annapolis telah diadakan. Persidangan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara dua negara. Walaupun begitu, konflik Palestin-Israel masih belum berakhir. Keadaan menjadi lebih sukar setelah Yerusalem diputuskan sebagai ibu negara baru kepada Israel pada 6 Disember 2017 yang telah dinyatakan oleh Presiden Amerika pada ketika itu, yaitu Donald Trump. Badan Bukan Kerajaan atau NGO didapati telah mula digunakan sejak tahun 1945 apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ditubuhkan. NGO juga merujuk kepada hampir semua pertubuhan yang diwujudkan di luar dari lingkungan kerajaan dan ianya haruslah berciri sukarela serta menganjurkan aktiviti yang sah menurut undang-undang negara. Aman Palestin merupakan salah satu contoh pertubuhan bukan kerajaan, di mana Aman Palestin ini mula beroperasi pada akhir tahun 2004 sebagai inisiatif bagi membantu dan menyalurkan sumbangan serta menjaga kebajikan dan hak kemanusiaan rakyat Palestin. Pada 3 Januari 2006, pendaftaran Aman Palestin telah diluluskan secara rasmi di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan sehingga kini dikenali sebagai Aman Palestin Berhad yang merupakan sebuah syarikat yang tidak berderaskan keuntungan non-profit organization semata-mata dalam membantu rakyat Palestin secara kolektif, terancang, berterusan dan berkesan. Pertubuhan ini memainkan peran penting dalam membantu golongan yang memerlukan. Peranan NGO sebenarnya amat penting kerana ianya memberi rakyat satu pentas untuk bersuara. NGO melibatkan diri dalam aspek kemanusiaan di mana penglibatan ini melibatkan sekumpulan pertubuhan secara sukarela dalam mengulurkan bantuan. NGO juga berperanan besar dalam sektor yang tidak dapat dipenuhi dengan perkhidmatan kerajaan serta mewujudkan organisasi masyarakat tersendiri yang mencerminkan kepelbagaian sesebuah masyarakat. NGO memainkan peranan sebagai entiti bebas atau watchdog bagi kedua-dua pihak berkenaan dan membolehkan eksperimentasi dan perubahan sosial yang tidak dapat dilaksanakan sektor awam maupun swasta dan membantu dalam aspek politik, ekonomi dan mewujudkan integrasi nasional dalam hubungan etnik seperti di Malaysia. Seterusnya adalah faktor aman Palestin. Faktor aman Palestin yang pertama adalah faktor kemanusiaan. Matlamat utama campur tangan dalam bidang kemanusiaan ini adalah bertujuan untuk mengurangkan beban yang mereka hadapi, di mana selama 66 tahun rejim Israel telah melakukan kekejaman yang melampaui batas dan telah melakukan pemeriksaan etnik ke atas masyarakat Palestin sehingga menyebabkan hampir 2,100 rakyat Palestin terkorban, kemusnahan tempat tinggal, kemusnahan hospital, kekurangan bekalan makanan dan perubatan. Seterusnya adalah faktor persaudaraan. Berdasarkan prinsip ummah dan persaudaraan Islam membuatkan seluruh umat Islam perlu membantu saudara Islam yang telah ditindas dan dizalimi seperti yang berlaku di Palestin. Usaha untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa merupakan isu akidah kerana Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama bagi umat Islam. Faktor persamaan agama antara saudara Islam di Malaysia serta saudara Islam di Palestin telah membuatkan masyarakat Malaysia memperjuangkan hak kedaulatan Palestin dan mengambil sikap anti-Zionisme.
Dan akhir sekali adalah kesucian Baitul Maqdis, di mana Sayyidina Umar Al-Khattab telah menggerakkan hati umat Islam untuk membuka Baitul Maqdis yang memberikan hak-hak keagamaan kepada 3 agama besar di kawasan tersebut. Antaranya adalah dinding ratapan untuk golongan Yahudi, gereja suci Spurs untuk golongan Kristian, dan akhir sekali Masjid Quds untuk umat Islam. Golongan Yahudi beranggapan bahawa seluruh kawasan Baitul Maqdis merupakan kawasan mereka, sehingga mereka menghalau dan membuat serangan kepada penduduk Palestin. Walaupun perang salib berlangsung, namun pada akhirnya kemenangan telah berpihak kepada tentera Islam kerana berjaya memelihara kesucian Baitul Maqdis. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan peranan aman Palestin dalam konflik kemanusiaan di Palestin. Peranan aman Palestin yang pertama ialah memberikan kesedaran kepada masyarakat, di mana kita mendapat satu gambaran penderitaan yang dilalui oleh rakyat Palestin, di mana mereka sendiri dihalau daripada rumah dan tanah air mereka sendiri, dan penderitaan juga dialami oleh kanak-kanak dan juga golongan wanita. Dan penderitaan yang dialami mereka inilah yang menggerakkan hati nurani kita sebagai umat Islam untuk membantu mereka dalam misi kemanusiaan. Peranan aman Palestin yang kedua ialah mengumpulkan dana dan menyalurkan bantuan ke negara Palestin, di mana mereka menggunakan inisiatif pengiklanan di media massa dan media sosial untuk mengumpul dana. Peranan aman Palestin yang seterusnya ialah mengadakan kerjasama dengan semua badan NGO, di mana mereka melakukan aktiviti yang bersepadu, dan salah satu aktivitinya adalah membangunkan rumah anak-anak yatim untuk membantu kanak-kanak di kamp pelarian. Peranan aman Palestin yang terakhir ialah mengadakan kempen bantuan kemanusiaan di negara Palestin. Dan kempen yang pertama mereka laksanakan ialah kempen bantuan kecemasan Yaman untuk membantu mereka yang mengalami masalah ekonomi dan juga kebeluran. Dan kempen yang kedua ialah kempen bantuan kecemasan Syria untuk membantu mereka yang menghadapi musibah dan ancaman. Dan yang seterusnya ialah kempen bantuan musim sejuk untuk rakyat di Palestin, Syria dan juga Lebanon. Seterusnya beralih kepada sumbangan Aman Palestin. Sepanjang penubuhannya, Aman Palestin telah menganjurkan banyak aktiviti kemanusiaan. Antaranya ialah kempen Jom Menyumbang RM50 sebagai usaha membantu rakyat Palestin mempertahankan kesucian Masjid Al-Aqsa. Selain itu, projek khas turut dijalankan iaitu Kafala yang memberi keutamaan kepada anak yatim, keluarga miskin, keluarga ibu tunggal serta dana pendidikan khas untuk warga Palestin. Seterusnya, kempen 10 for Smile dianjurkan sebagai satu usaha membangunkan semula Palestin dan penduduknya yang menjadi pelarian di tanah air sendiri. Akhir sekali, peristiwa yang baru saja berlaku baru-baru ini telah menyebabkan banyak rumah, kemudahan infrastruktur telah musnah dan rosak teruk. Disebabkan itu, Aman Palestin telah berjaya mengumpul dana sebanyak RM15 juta bersama 5 NGO yang lain untuk disalurkan kepada Palestin. Dapat disimpulkan bahawa Aman Palestin merupakan salah satu pertubuhan yang paling proaktif dalam misi kemanusiaan bagi mengurangkan penderitaan penduduk Palestin. Walaupun berdepan dengan sekatan oleh Zionis, namun Aman Palestin berjaya memenuhi keperluan asas dan pembangunan sosioekonomi di Palestin. Hal ini disebabkan kerana kemampuan Aman Palestin dalam mewujudkan hubungan baik dengan beberapa NGO tempatan di Palestin. Konklusinya, walaupun pada hakikatnya Aman Palestin tidak dapat memberikan sumbangan signifikan dalam konteks pembebasan Palestin daripada Israel, namun begitu Aman Palestin dapat membantu Palestin daripada perspektif kemanusiaan dengan memberikan pelbagai bantuan untuk menegakkan hak kemanusiaan yang sepatutnya dimiliki oleh setiap rakyat Palestin. Soalan tentang sampai bilakah Aman Palestin memberikan bantuan kepada Palestin bergantung kepada kebersediaan kuasa-kuasa besar untuk melaksanakan tindakan dan hukuman sewajarnya untuk menghalang Israel daripada terus menindas Palestin dengan mengetepikan sejenak kepentingan nasional dan memberikan tumpuan kepada kepentingan antarabangsa.